Saya minta ni, boleh saya minta semua orang kita doakan supaya saudari kita ini akan diberikan, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebaikan, kerahmatan dan ketenangan serta kebahagiaan kepada saudari kami yang bermasalah yang hadir dalam majlis ini pada hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulas sedikit lah kan. Dalam dunia ini kita hidup dengan, semua orang hidup dengan ujian dia. Dan tak ada orang yang tak ada kena ujian. Dia tak kira orang ujian ni baik ataupun tak baik. Orang yang lebih baik dan terlalu suci nak dibandingkan kita seperti Maryam, Allah uji dia mengandung, sementara nak 9 bulan macam-macam orang cakap. Bapak kau orang baik, kau boleh buat kerja macam ni. Nabi kita Muhammad berapa lama? Bukan orang yang paling bijak dikatakan gila. Orang yang paling dekat dengan Tuhan dikatakan tukang sihir. Nabi itu dihubungi oleh Tuhan. Tukang sihir dihubungi oleh syaitan. Seorang Nabi diberikan kaitan dengan syaitan. Apa yang tak dikata kepada dia? Insan lalui perjalanan ini. Kalau kita fikir apa yang orang kata, zaman sekarang ni internet kan, ada orang rajin duk baca pula apa komen orang kat dia. Kita tak boleh hidup. Ujian demi ujian kita lalui dalam hidup ni. Kita doa kepada Allah. Pada hari kita lalui ujian itu, kita rasakan macam kita tak boleh keluar daripadanya. Tapi sekarang berapa banyak dah ujian yang kita lalui dan kita telah keluar pun. Ada ujian diri kita, ujian anak kita, ketika kita termenung kita, kemudian kita keluar daripadanya. Rahman Allah. Allah berbicara dengan kita. Sebahagian kita, amalan kita pun tidak banyak. Tuhan rahmati kita dengan memberikan ujian supaya dihapuskan sebahagian dosa kita dan diangkat kita dan diberi pahala pada kita. Kita tidak meminta ujian daripada Tuhan. Kita tak disuruh mencari ujian. Tetapi apabila ia telah berlaku kepada kita, ia adalah kurniaan Tuhan kepada kita. Karena asyaddan nas balaan, orang yang paling dahsyat kena uji ialah al-anbiya, para nabi. Sebahagian ujian yang kena pada kita memang pasal kita sendiri. Kita dalam bahasa kita cari pasal. Tapi para nabi dia tak cari pasal. Dia mendapat bebanan itu daripada Tuhan. Dia terpaksa laluinya. Inilah kehidupan. Kehidupan ini sangat tertekan. Jika kita tidak ada sesiapa untuk kita berbicara dengannya. Nak cerita kat kaunselor, nak cerita kat orang tak nak dengar. Tapi agama telah memberikan harapan yang besar. Tuhan menyuruh kita menceritakan masalah itu kepadanya. Tuhan itu maha mengetahui, tetapi dia mahu manusia itu ilhah. Dia mahu manusia itu merintih. Allah bertanya para nabi, dia maha mengetahui. Nabi Ayub alaihi salam dia menyatakan, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku disentuh oleh kesusahan, kemudaratan, sedangkan engkaulah yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Disebut, dia tahu Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin melihat kalimah-kalimah merintih kepadanya. Dia ingin melihat kerendahan diri hambanya. Dia mahu hambanya berhubung dengan dia. Berapa ramai orang yang akan kerana Tuhan mengujinya, dia dapat berbicara dengan Tuhan. Dan berapa orang terlupa untuk berbicara dengan Allah. Ramai orang kerana diuji dia bangun tahajud. Kerana diuji dia sering berdoa. Kerana diuji dia sering beristighfar. Dan dunia ini
jika berjalan oleh tanpa kita ketahui di mana penghujungnya, kita semua berduka cita. Apa nak jadi ke aku? Apa nak jadi ke aku? Kita sering tanya, tapi kita sebenarnya semuanya tahu. Orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bijak, berbagai-bagai cerita yang ada di dalam episod hidupnya, tetapi pengakhiran ceritanya sama, iaitu kita mesti mati. Dan semua daripada awal sehingga akhir, tempat berhimpunnya juga sama, iaitu mahsyar. Dan penyudahan hidup ini gembira ataupun tak juga sama. Sama ada syurga ataupun neraka. Dalam hidup ada dua bahagian. Saudara mungkin boleh ambil ingat, dan kita semua ingat. Ada dua bahagian dalam hidup. Satu bahagian yang kita tak pilih, satu bahagian yang kita pilih. Bahagian yang kita tak pilih macam mana? Keturunan kita tak pilih. Kita nak putih ke, nak handsome ke, kita tak pilih. Kita tak mampu pilih family yang lahirkan kita. Kita tak mampu pilih negeri yang lahirkan kita, di mana tempat kita lahir. Kita tak pilih. Banyak lagi perkara yang kita tak pilih. Kadang-kadang kita tak pilih. Kita bawa kereta dengan baik, di lorong yang betul, ikut peraturan. Kereta lain langgar kita. Kita tak pilih. Kita tak kata ke orang, tak ganggu orang, orang serang kita. Kita tak pilih, kerana kita tak boleh kontrol dia. Semua bahagian yang kita tak pilih, Allah tidak menyalahkan kita, bahkan diberi pahala kerana bebanan terhadap bahagian itu. Diberi pahala jika ada ujian di bahagian itu. Kita lahir hitam, orang lain putih, semua orang nak panggil kita pak hitam, sedih kita. Allah bagi pahala kat kita. Kita sakit, kita jaga kesihatan, Allah suruh kita jaga diri kita, tiba-tiba kita jatuh juga sakit, Allah beri pahala pada kita. Orang tuduh kita, kita tak buat, dia tuduh, Allah beri pahala kepada kita, kerana itu bukan pilihan kita. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bahagiannya. Allah tak bebankan apa yang kita tak mampu. Ini kita tak mampu. Bahagian yang kita tak mampu pilih ini, kita jangan susah hati. Tuhan telah uruskan. Dan bahagian yang manusia tak pilih, kita jangan masuk campur. Sebab itu kita tak boleh petikai warna kulit orang, keturunan orang, bangsa dia, Cina ke Melayu, India, hitam ataupun putih. Diharamkan kita menghina, kerana ini bukan urusan dia, ini urusan Allah. Sebab itu tidak ada perkauman dalam Islam. Tak boleh hina orang. La yaskhur qaumun min qaumin, jangan kaum satu kaum hina kaum yang lain. Quran kata. Satu bahagian lagi, bahagian yang kita pilih. Apa dia? Nak jadi baik ataupun tak mau baik, nak buat baik ataupun tak mau buat baik. Ruang yang kita boleh pilih, nak sedekah ataupun nak kedekut, nak berbudi bahasa ataupun nak kasar. Ini ruang yang kita boleh pilih. Akhlak, ibadah, akidah, nak percaya ataupun tak mau percaya. Bahagian yang kita boleh pilih, ini yang akan dibawa ke akhirat besok. Kita jangan susah hati yang kita tak pilih ni, Allah akan luruskan. Kita susah hati yang kita pilih ni, dibimbangi ia salah. Ini yang selalu saya sebut. Contoh, satu orang naik ke bangunan tinggi, cuci bangunan. Nak bagi contoh yang ekstrim jelas. Dia cuci bangunan tinggi, tergelincir, dia jatuh ke bawah. Dia tak pilih, dia jatuh ke bawah. Dia dapat pahala, Allah beri keampunan, dia mencari rezeki.
Orang kata dia terjatuh. Seorang lagi naik cuci bangunan, dia fikir banyaklah masalah, isteri buat perangai, anak buat perangai, dia terjun jatuh. Nampak jatuh sama, tapi yang kedua ini Allah akan menghukum dia kerana dia membunuh dirinya. Kerana yang pertama tanpa pilihannya, yang kedua dengan pilihan. Hidup ini akan ada masalah. Kita doa, ya Allah, jangan kau bebankan aku apa yang aku tidak mampu. La haula wa la quwwata illa billah. Kita ulanginya selalu, dan dalam hadis diajar supaya kita ulang, tidak ada daya dan tidak upaya melainkan dengan Allah. Saya ke siapa ke hanya mampu mendengar. Saya mendengar, tak apa kita bagi tahu. Tapi saya insan, saya juga ada masalah. Yang tidak bermasalah hanya Tuhan Rabbul Jalil, yang kepadanya kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Maka banyakkan la haula wala quwwata illa billah, dan kita akan melihat keajaiban dalam hidup ini, bagaimana Allah membebaskan kita dari perkara-perkara yang kita tidak mampu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati dan berikan kelapangan kepada kita semua.